Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT dapat kembali kita bertemu pada petang ini untuk kita sama-sama mempelajari dan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat, yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang diterjemahkan daripada kitab asal Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, yang memuatkan sejumlah 46 perbahasan, yang dimulai dengan bahagian yang pertama pada menyatakan tentang golongan yang selamat dan diakhiri dengan syair akidah Muslim. Dan insyaAllah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan penjelasan serta pemaparan Syekh rahimahullah pada tajuk iaitu berdiri yang dilarang, bahagian 39 muka surat 187. Betul Okey. Jadi di dalam bab ini nanti Syekh rahimahullah akan susuli pula dengan iaitu berdiri yang dianjurkan. Sampai berdiri pun ada aturan dalam syariat kita yang dibenarkan dan yang dilarang. Bagaimana bentuknya dan apa implikasinya, maka Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita seperti kebiasaannya, didatangkan dalil-dalil sama ada daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana begitulah tabiat agama kita ini. Setiap hal yang berkaitan dengan aturan, ajaran, hukum yang datang daripada Allah, maka pasti ada sandarannya. Dan dengan itulah kita sebagai seorang mukmin berjalan dengannya. Baik, bahagian yang ke-39 iaitu pada menyatakan tentang berdiri yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyamah falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka dihormati oleh manusia dengan berdiri untuknya, maka hendaknya ia mendiami tempat duduknya di neraka atau mempersiapkan dirinya untuk duduk di dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma kana syahsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamun min karahiyatihi lidzalik." Tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, mereka tidak berdiri untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka mengetahui bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam membenci hal tersebut. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih.
Daripada dua dalil ini, iaitu dua hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tajuk berdiri yang dilarang. Yang pertama faedahnya adalah hadis ini, hadis yang dinyatakan tadi mengandungi pengertian, iaitu memberi faedah bahawa seseorang Muslim yang suka dihormati dengan berdiri ketika ia masuk suatu majlis, maka ia menghadapi ancaman masuk neraka, iaitu dia diancam dengan neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam suatu majlis, mereka tidak berdiri untuk beliau sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai yang demikian. Jadi hadis ini jelas sekali, iaitu aturan agama kita mengajar dilarang untuk berdiri apabila berdiri itu memberikan indikasi seseorang itu dia ingin dihormati, maknanya ingin dimuliakan. Kenapa ni? Apa ilatnya? Sebab padanya akan membawa kepada kesombongan. Orang dia suka diberikan penghormatan, pemuliaan. Kebalikannya, kalau tidak diberikan seperti itu, maka akan ada perasaan di hatinya keganjalan ataupun tidak berpuas hati, ataupun dia merasa seolah-olah tidak dihormati atau direndahkan. Memang sifat seperti ini tak lain dan tak bukan adalah membawa kepada ciri kesombongan. Dan sombong adalah dilarang dalam agama. Dan sombong ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ia punca pertama dan utama iblis binasa. Kerana ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Adam alaihissalam, dia enggan, dia tak mau. Sebab apa dia sombong? Sebab apa dia sombong? Kerana dia merasa dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Dia hasad kerana Allah memerintahkan seluruh penduduk langit agar sujud. Padahal dia tu manusia, pendatang baru. Dia dah lama dah ada dalam syurga. Dia rasa diri dia lebih baik, lebih mulia. Jadi sombong ni adalah penyakit yang pertama yang berlaku terhadap makhluk di tempat yang terbaik, iaitu di syurga. Kerana rasa diri perlu dihormati, dan dia tidak mahu menghormati orang lain. Padahal yang memerintahkan tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya penyakit kesombongan. Dan Allah kisahkan kisah-kisah seperti ini di dalam Al-Quran banyak. Dan tak lain dan tak bukan dirujuk pada dua kelompok yang paling utama sebagai teladan mereka yang berani melawan Allah Taala. Satu, iblis. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Allah sebut contoh di dalam Al-Quran pada ayat yang tak ingatlah surah apa. Ketika Allah memerintahkan iblis iaitu agar sujud kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk pemuliaan. Itu kan penghormatan, dia arahan Allah. Bahawa sebenarnya sebagai memuliakan, membesarkan Allah yang mampu berbuat apa saja dengan mendatangkan makhluk yang baru di dalam syurga, iaitu Adam alaihissalam. Tapi dia enggan, dia tak mau sujud. Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, kenapa engkau tak mau sujud pada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tu. Astakbarta am kunta minal alin? Jadi apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu termasuk merasa diri kamu itu lebih tinggi, lebih mulia? Allah tanya. Iblis dia jawab. Kenapa dia tak mau sujud sebagai bentuk pemuliaan? Qala, ana khairum minhu. Aku lebih mulia pada dia. Dia rasa dia mulia, dia tak mau dihormati, dia tak mau menghormati orang yang pada anggapannya rendah pada dia. Dia hendak orang yang menghormati dia sebab dia rasa tinggi. Kemudian dia datangkan alasan, kenapa? Sebab khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Dia rasa dengan akal dia hukum akal. Dia bukan hukum nakal, wahyu. Wahyu Allah tu dia tolak tepi. Dia ataskan akal dia dulu. Seolah dia lebih pintar daripada Allah. Itu berlaku sampai saat ini manusia. Dia ada sifat ni. Dia menolak, menafikan
apa yang Allah khabarkan. Ya. Dia kata aku ni lebih baik. Sebab apa aku lebih baik daripada Adam? Sebab aku diciptakan daripada api. Pada akal dia api itu lebih mulia pada tanah. Betul ke? Betul atau tidak api lebih mulia pada tanah? Soalan ni faham soalan? Saya tak faham. Betul ke api lebih mulia pada tanah? Kan pakai hukum akal ni kan, yang ni boleh diakalkan, betul kan? Betul ya di satu ketika. Salah di satu ketika. Dia relatif dengan perbandingan. Dan sebab. Memang api lebih mulia pada tanah. Sebab api di antara ciri khas dia, dia boleh membakar tanah. Bila dia boleh membakar tanah, dia lebih kuat. Seperti batu bata tu. Dia yang bakar tu kan, api tu bakar. Akhirnya jadi batu bata. Tetapi pada masa yang lain, dalam keadaan yang lain, tanah boleh memadamkan api. Tu. Jadi sebenarnya setara. Ya, tak ada lebih mulia, tak ada lebih siapa yang lebih mulia. Sama. Jadi dari kaedah inilah maka kita diajar dalam urusan agama, ya, makhluk ini, khususnya kita manusia, tidak ada satu pun di antara kita yang dapat dibezakan dengan apa pun dari sisi neraca ukuran dunia. Cantikkah dia, tampankah dia, mudakah dia, kayakah dia, berpangkatkah dia, bergelarankah dia, berkelulusan tinggikah dia. Semuanya dari sisi Allah Ta'ala sama. Illa bittaqwa. Kecuali yang bertakwa. Dan itulah di antara mesej Nabi SAW yang paling utama di antara sekian banyak mesej ketika Nabi SAW menunaikan Hajjatul Wada', haji yang pertama dan haji yang terakhir. Nabi SAW menyampaikan khutbah di Padang Arafah dan juga di Mina. Ketika berada di Mina, Nabi SAW menyampaikan khutbah, ya, tentang hal ini. Apa kata Nabi SAW di antaranya? Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna aba'ukum wahid, ala la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyi, wala li'ajamiyyi ala arabi, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bittaqwa. Terang jelas tu. Nabi SAW bagi perbandingan. Wahai manusia, ketahuilah. Sesungguhnya Rabb kamu adalah satu, yakni Allah. Dan bapa kamu adalah satu, yakni Adam AS. Ya. Dan tidak ada beza di antara orang Arab dan orang yang bukan Arab, orang Ajam. Dan begitu juga orang Ajam tidak ada keistimewaan di atas orang Arab. Begitu juga orang yang berkulit putih, tak ada keistimewaan berbanding orang kulit hitam. Begitu juga orang kulit hitam tidak ada beza dengan orang kulit putih, kecuali iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah. Ni kaedah. Ya. Baik. Jadi ada kaitan ni dengan berdiri ni. Berdiri ni, ya, yang dilarang adalah apabila muncul padanya iaitu bentuk ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihormati. Tu kan. Kalau tak dibuat seperti itu, dia akan merasa marah. Dia akan merasa seolah-olah dihina dan pelbagai lagi. Jadi ini berdiri yang dilarang. Sebab nanti ada juga berdiri yang dibenarkan. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa di atas muka bumi. Tak ada sebesar zarah pun kesombongan. Ya. Kalau para sahabat berdiri pun tak terkesan apa-apa kepada diri Nabi SAW. Tak sombong langsung, betul kan? Tapi Nabi SAW nak tutup pintu itu. Menjadi teladan pada orang lain yang tidak memiliki perisai yang paling kuat untuk menghadapi ujian ini. Ya, contoh lain, tengok Nabi SAW. Ketika ya, menjelaskan tentang menegur amalan para sahabat 3 orang yang ingin beramal dengan ya, amalan yang besar. Tak mahu dah buat benda lain. Seorang tak nak kahwin, seorang tak nak tidur malam, seorang lagi nak puasa setiap hari. Betul kan? Lalu Nabi SAW menyebutkan, ya, aku tidur, aku jaga. Aku berkahwin, dan aku berpuasa, dan aku berbuka. Ya. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Nabi SAW sebut. Tapi tetap Nabi menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah. Tak melampau dalam urusan agama. Lalu Nabi SAW buat satu declaration yang jelas kaedah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka dengan sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku. Begitu juga dalam contoh yang lain.
Nabi SAW melarang orang lelaki memakai pakaian yang isbal, dipanggil musbil, melebihi buku lali. Sama ada dalam keadaan dia sombong atau tidak sombong. Kalau dia iringi dengan sombong, ada hukum yang lebih berat. Kalau tak diiringi dengan sifat sombong, ada hukuman yang lebih ringan. Tapi dua-duanya ke neraka. Yang banyak diabaikan oleh orang lelaki. Lalu Nabi SAW, lihat, Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Tak ada pun kesombongan ketika Nabi. Nabi SAW boleh saja memakai pakaian melebihi buku lali. Sebab Nabi SAW tak sombong, betul kan? Tapi tetap Nabi SAW memakai di pertengahan betis. Menunjukkan betapa Nabi SAW sangat menjaga hal yang berkaitan dengan perkara ini. Kerana boleh saja manusia nanti, dia akan melangkahi perkara yang dilarang. Ibarat orang yang ternakannya di berhampiran dengan pagar dengan jirannya. Lambat laun kambingnya akan melangkah ke sebelah. Tu, tutup pintu tu. Biar selamat. Boleh faham ni tuan-tuan? Are you with me or not? Okay, still sedar lagi Baik. Jadi berdiri yang dilarang dan Nabi SAW sendiri melarang. Ya, jadi berdiri di sini maksudnya apa tadi? Untuk tutup pintu kesombongan agar jangan muncul hal yang berkaitan dengan apa? Ghulu terhadap orang tertentu. Yakni muncul pengagungan dan juga akhirnya mengakibatkan taksub. Ini penyakit-penyakit yang banyak berlaku Contoh pada orang-orang yang bertitulkan agamawan sehingga mereka melampaui batas. Ya. Dan dalam bab ini melampaui batas ni datang dari sisi perbuatan. Satu lagi dari sisi ucapan. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebut Nabi SAW menyebut jangan memuji-muji aku berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Yahudi memuji Nabi Isa AS secara berlebih-lebihan. Katakanlah, kata Nabi SAW, kata terhadap aku ni bahawa aku ini adalah hambanya dan rasulnya. Jangan melampaui batas. Contoh bagaimana dari sisi ucapan. Mengatakan Nabi SAW ini mengetahui apa yang tercatat, yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Ada. Dalam buku ditulis tentang Rasulullah adalah pemilik hal yang ghaib, apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Itu kan melampau. Faham tak ni? Kerana yang mengetahui yang dicatat di Lauhul Mahfuz itu siapa? Allah Ta'ala. Malaikat tak tahu. Siapa pun tak tahu. Hanya Allah tahu. Tiba-tiba dia kata Nabi SAW tahu. Ini kan bentuk melampau yang dilarang. Jadi agama kita mengajar kita jangan melampau. Dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan. Semua nak apa-apa yang membawa kepada melampau, maka dia ditutup pintu tu. Dilarang. Jangan cuba-cuba masuk. Jadi saya tak apa. Saya iman kuat, kental, puji macam mana pun kebal, tak dud. Iyalah tu. Di depan orang dia boleh berbicara seperti itu. Ketika dia duduk seorang-seorang, "Ui, aku ni hebat rupanya." Senyum seorang. Kita tengok dia, apa hal dia senyum? Rupanya dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri. Cukup. Jadi sangat berbahaya. Sebab itu dalam bab pujian ini, yang boleh menatijahkan perkara ini, para ulama menjelaskan. Puji-pujian ni ada 5 jenis. Tahu tak? 5 jenis pujian. Satu pujian yang tertinggi. Iaitu Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Tu pujian. Betul kan? Apa contoh? Dalam Quran banyak. Allah puji dia. Tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul kan? Tu Allah sebut. Allah puji diri dia. Dialah pemilik nanti hari akhirat dan berbagai lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala puji hamba-hambanya. Yang inilah yang kita hajat pada Allah. Betul kan? Apabila Allah memuji hambanya, untung tak kita? Itulah yang kita harapkan. Contoh Allah sebut. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maknanya Allah puji tak orang sabar? Kalau Allah tak puji, Allah tak suka, tentu Allah tak akan bersama dengan orang yang sabar. Betul kan? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha Allah suka kepada orang yang sabar. Allah suka kepada orang yang bersyukur dan berbagai lagi dah. Ini tujuan kita. Mengharapkan pujian daripada Allah. Sebagaimana Allah memuji kaum Ansar dan Muhajirin dan Ansar. Dalam surah At-Taubah ayat 100 tu. Tak payah baca lah, panjang sikit ayat. Yang ketiga iaitu hamba memuji Allah. Wajib.
Betul kan? Kita puji Allah, alhamdulillah ya Allah sampai ke kuliah. Alhamdulillah ya Allah, sulit juga tadi nak sampai ni. Tapi sampai, syukur ya Allah. Banyak dah halangan tadi. Ya, dah dalam tengah jalan dah rasa macam nak balik, ada urusan. Tak jadi lah lawan. Dah sampai semua jalan dah. Sampai dia. Betul kan? Apatah lagi barangkali kita pertama kali nak datang ke tempat tersebut. Nak pergi ke majlis ilmu tu pertama kali kawan ajak. Allah beratnya. Kaki macam satu tan nak angkat. Nak pergi ke tidak? Nak pergi ke tidak? Bila dia masuk, dia anggap dia tu macam alien daripada planet Pluto. Dia anggap orang kau tengok dia. Betul kan? Tapi dengan inayah daripada Allah, Allah mudahkan dia juga sampai. Syukur ya Allah. Alhamdulillah. Uji yang keberapa pula ni? Yang keberapa? Yang keempat pula. Iaitu hamba memuji sesama hamba. Yang tu boleh. Satu yang diharuskan, diperbolehkan, satu lagi yang dilarang. Yang diharuskan puji untuk memberikan semangat, sebagai tanda terima kasih, betul kan? Puji anak berjaya dalam peperiksaan. Boleh ke tidak? Puji anak atau puji pegawai kita yang telah berjaya menyelesaikan tugas yang diberikan dengan berprestasi. Boleh puji, kan? Tapi ada pujian yang dilarang melampaui batas. Puji yang melebih. Ya, tak padan dengan apa yang dia buat, terlampau. Itu dilarang. Yang kelima, puji apa? Yang kelima. Saya tanya saya lah. Jawab betul kan? Saya yang buat soalan. Yang kelima, hamba puji diri dia sendiri. Ada tak orang puji dirinya sendiri? Ada atau tidak? Contoh? Masya Allah, mumtaz. Tu tahu tak masjid tu? Mula-mula tu saya lah penderma nombor satu. Ketika orang tak nak derma. Sebab saya lah dakwah ni berkembang. Dengan saya buat pusat ni lah, maka orang pun kenal dakwah sunnah. Contoh. Tu kan puji diri sendiri. Boleh ke tidak seperti itu? Tak boleh. Jadi, apa-apa pintu yang membawa kepada perkara yang menyebabkan kita sombong, takabur, ujub, maka dilarang. Jadi berdiri pun boleh di situ. Kalau kita tengok sekarang ada orang yang melampaui batas dalam bab memuji guru, betul kan? Ya, sehingga dibuat atau cara khas bila berurusan dengan guru mereka nak bertemu. Cara berjalan, cara bersalam, cara cium, macam-macam lah. Ya, sampai melampaui batas. Itu lagilah dilarang. Ini berdiri je. Ya. Baik. Sebab itu para sahabat Nabi SAW setelah diajar oleh Nabi SAW, mereka tak berbuat. Mereka patuh. Walaupun mereka itu adalah orang yang paling bersangatan dalam memuji Nabi SAW. Betul kan? Sangat-sangat sayang. Walaupun hati dia tu nak buat. Tapi bila kata Nabi SAW kata jangan buat. Tak berani. Walaupun pada dia bagus. Apa salahnya kita bangun ni untuk memuliakan Nabi SAW. Dan Nabi SAW memang tak akan terkesan dengan pujian kita dalam bentuk tindakan ni. Tapi Nabi SAW nak tutup pintu dan para sahabat tahu. Takut nanti Nabi SAW memang tak beri kesan apa-apa pada Nabi SAW. Tapi para sahabat tu pula. Sampai mengkultuskan melampaui batasan. Baik. Seterusnya. Yang kedua. Banyak orang terbiasa berdiri untuk menghormati sebahagian orang. Sebahagian mereka. Apalagi jika seorang syekh, yakni tuan guru, masuk untuk memberikan pelajaran. Atau untuk memimpin ziarah ke tempat-tempat tertentu. Juga jika bapa guru, ni cikgu masuk ke ruang kelas. Kan? Tak tahu dah sekolah sekarang macam tu tak? Masuk anak murid berdiri bagi salam semua. Masih? Itu lawan aturan syariat. Sepatutnya apa? Kalau dalam adab memberi salam. Yang sikit kepada yang banyak ke yang banyak kepada yang sikit? Rumus dia. Saya yang patut bagi salam pada tuan-tuan ke semua tuan-tuan yang bagi salam pada saya serentak? Saya lah betul kan? Tu. Ajaib Itu kan berlawanan dengan sunnah. Patutnya guru bila masuk kelas terus bagi salam sekuat-kuatnya pada semua anak murid. Dan guru tu sangat beruntung, betul kan? Sebab dia bagi salam semua orang jawab dia. Ni. Ya. Baik. Kita balik Sunnahnya daripada yang sikit kepada yang ramai. Yang berdiri kepada yang duduk. Yang berjalan kepada yang duduk. Tapi dia terbalik. Dia tak ikut sunnah. Jadi mudah-mudahan perkara ini dibetulkan. Jadi kita ikut aturan agama, bukan aturan adat kebiasaan masyarakat. Jadi jika guru masuk ke dalam kelas, anak-anak segera berdiri untuk menghormatinya. Anak yang tidak mau berdiri akan dikatakan sebagai tidak beradab dan tidak hormat kepada guru. Betul kan? Padahal tak, agama lah tu. Itu yang betul. Itulah dia punya norms dalam
Sebab tu norma, budaya, kebiasaan masyarakat itu agama datang untuk membetulkannya. Kalau dia tidak betul. Kalau dia betul, maka ditetapkan. Jadi pengukur dia terhadap apa saja yang dilakukan oleh amalan-amalan masyarakat di mana penjuru dunia pun agama. Agama tu yang akan uniformkan dia. Itulah agama. Dia akan menyamaratakan bab yang ada kaitan dengan syariat. Saya ingat ni kisah ni dalam buku Buya Hamka tentang buku dia tajuk Ayahku. Menakjubkan ayah dia. Seorang memiliki himmah yang tinggi, keberanian, keteguhan prinsip. Ketika Jepun memerintah Belanda, kan Jepun pun dia mengiktiraf ada persatuan ulama Indonesia, lalu dipertemukan dalam satu pertemuan, semua ulama-ulama duduk kemudian datanglah tentera ketua Jepun lah, tak tahu dah panggil apa, general lah istilahnya ketua dan memang Jepun punya cara menghormati semua kena bangun bila dia datang dan kena menundukkan wajah ke arah matahari terbit ke terbenam. Jepun tak kira lah arah matahari lah, dia agama sembah matahari kan. Lalu semua ulama bangun dan melakukan apa yang menjadi adat SOP tentera Jepun. Tapi ayah Buya Hamka tak bangun, dia duduk. Semua ulama bangun, dia seorang tak bangun. Ulama-ulama ketakutan, takut nanti ditebas lehernya oleh si Jepun ini. Jepun kan ganas kan, lawan perintah ni. Tapi yang menakjubkan, Jepun tu menghormati dia. Lalu ditanya kepadanya, kenapa kamu tak bangun dan tunduk seperti mana yang dia lakukan yang perintah ni? Dia kata, kami sebagai umat Islam tidak diizinkan untuk memberikan penghormatan melainkan kepada Allah, dan tak sekali-kali boleh menundukkan kepada selain Allah. Kemudian dia diambil menjadi penasihat. Jepun tu tahu urusan agama, nak terangkan macam mana supaya Jepun tu faham ini SOP-nya agama seperti ini. Nampak? Bukan senang tapi orang yang prinsip dan mempraktikkannya, menakjubkan. Cuba cari buku tu, menarik buku tu buku biografi ayahku, iaitu Hamka. Banyak lesson learn dalam tu Baik. Diamnya syekh dan bapa guru terhadap penghormatan dengan berdiri itu, atau peringatan terhadap anak yang tidak mau berdiri, menunjukkan syekh dan bapa guru senang dihormati dengan berdiri. Dia suka dia muliakan, dihormati, kira first class lah dia. Dan orang lain menghina diri di hadapannya, kan agama melarang. Dan itu berarti sesuai dengan nas hadis di atas, mereka menghadapi ancaman masuk neraka. Sebab apa? Agama ni meletakkan kita ni, sesama kita, sama rata. Ini bila berlaku seperti ini, maknanya kita telah menjatuhkan darjat, harga diri dan maruah seseorang. Padahal manusia itu sama je di sisi Allah. Tapi datang hukum dunia ni, mereka mula membeza-beza sehingga memunculkan yang paling ekstrim, manusia ni berkasta-kasta, betul kan? Kasta paling tinggi macam ni, yang bawah, sehingga tak boleh nak berurusan, sehingga tak boleh nak berkahwin dan sebagainya dalam agama-agama tertentu. Bahkan masuk juga dalam agama Islam juga. Keturunan ini tak boleh kahwin dengan keturunan ini. Keturunan Rasulullah tak boleh kahwin. Kalau yang lelaki tak boleh kahwin dengan yang bukan keturunan Nabi SAW. Sampai tahap tu, berdebat, tulis buku, dilarang. Mana ada agama seperti itu? Sebab agama bukan diukur dengan nasab keturunan, diukur dengan ketakwaan. Jika keduanya tidak suka penghormatan dengan berdiri atau membencinya, tentu akan memberitahu hal tersebut pada para anak didiknya. Selanjutnya meminta mereka agar tidak lagi berdiri setelah itu. Lalu menjelaskan hal tersebut dengan menguraikan hadis-hadis tentang larangan penghormatan dengan berdiri. Jadi kewajipan orang yang dihormati itu, bagi tahu dia. Lain kali jangan bangun. Lain kali jangan puji saya melampau. Contoh dalam majlis dipuji, buat syair bagai-bagai kan. Engkau lah Tok Guru, mengetahui segala dengan engkau lah, maka kami selamat, bagai-bagai. Jangan bagi dia proceed. Puji Allah. Jangan puji saya. Kamu lihat saya ni di keramaian nampak baik, soleh, pakai jubah konon, pakai serban, tasbih tak pernah berhenti, betul kan? Tapi ketika dia kesendirian, siapa tahu apa yang kita buat, betul kan? Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat kalau tak silap, ketika dia dipuji, dia kata apa? Jika kamu tahu apa yang aku buat ketika bersendirian, pasti kamu akan membaling pasir ke wajah. Betapa tawaduknya para sahabat. Para sahabatnya, dia dosa bukan macam kita dosa-dosa ni. Contoh kalau dia terlupa berzikir, hilang khusyuk dalam solat, dia rasa tu dosa besar dah. Kita steady tak datang kuliah, I'm okay. Next month ada lagi kuliah. Nampak? Kita tak rasa salah kan? Tak rasa pun. Tapi para sahabat tu dia anggap benda tu besar pada mereka itu. Setingkat itu.
Ya, betapa takutnya mereka kepada Allah. Orang sekarang suka dipuji, suka dilambung. Tak layak letak gelaran syekh, tak layak letak tuan guru, letak depan dia. Ya, periksa pun exam fail. Ya, macam mana nak panggil syekh? Suka dia diberi gelaran. Ajaib. Tu. Ni binasa padahal dia tahu kadar diri dia setakat mana keilmuan dia. Ya, kalau dah tak layak, jangan benarkan. Panggil saya seperti biasa saja. Bahkan anda itu lebih mengetahui daripada saya dia. Macam tu. Kena ada sifat tawaduk. Baik. Jadi membiasakan berdiri untuk menghormati orang alim atau orang yang masuk satu majlis akan melahirkan di hati keduanya kesenangan untuk dihormati dengan cara berdiri. Sehingga jika seseorang tidak berdiri, dia akan merasa gelisah. Orang-orang yang berdiri itu menjadi penolong syaitan dalam hal senang penghormatan dengan cara berdiri bagi orang yang hadir. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Wala takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kamu menjadi penolong syaitan atas saudaramu. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak orang mengatakan kami berdiri kepada bapa guru, pada guru-guru lah, cikgu-cikgu atau syekh, hanyalah sekadar menghormati ilmunya. Tapi puji boleh, tapi mesti ikut ketentuan syariat, bukan akal kita. Kita bertanya, apakah kamu meragukan keilmuan Rasulullah SAW dan adab para sahabat radhiyallahu anhum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Meskipun demikian, mereka tetap tidak berdiri untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang patut lebih layak untuk berdiri adalah Nabi. Kita pada Nabi SAW, betul kan? Tu. Macam orang di zaman sekarang buat majlis, betul kan? Majlis apa? Majlis maulid umpamanya, letak kerusi satu. Kosong. Ataupun sampai pada kalimat-kalimat tertentu yang mereka baca dalam buku-buku mereka itu, mereka pun semua berdiri, betul kan? Ni kan berlawanan ni. Dengan menganggap Nabi SAW tu hadir di majlis mereka. Ni ketika Nabi betul-betul ada pun Nabi SAW larang. Tambah ni dia buat andaian, oh Nabi SAW datang. Ini pun semua juga penipuan, betul kan? Ya, konon-konon dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Padahal pembohongan. Ya. Macam kisah tu lah. Nampak ke tak nampak? Kata nampak buta. Nampak. Padahal tak nampak pun. Sampai tahap tu, akal dibodohkan. Ini berbahaya bila doktrinisasi agama ni yang paling membinasakan. Sehingga akal menjadi tumpul. Tak boleh langsung nak beroperasi. Sebab tu agama kita mengajar akal tu mesti tugas dia adalah untuk membantu wahyu. Kalau tak munasabah, melanggar dengan wahyu, melanggar dengan hadis, tinggalkan. Betul kan? Akal dia kena kat situ. Memainkan peranan untuk membantu. Baik. Islam tidak mengajarkan penghormatan dengan berdiri. Tetapi dengan ketaatan dan mematuhi perintah. Menyampaikan salam dan saling berjabat tangan. Itu yang agama perintah. Kerananya sungguh tak bererti apa yang diselendung oleh penyair Syauqi. Dia terkenal orang Mesir. Berdirilah untuk sang guru. Penuhilah penghormatan untuknya. Hampir saja seorang guru itu menjadi seorang rasul mulia. Tak kena dengan syair ni. Berlawanan dengan hadis Nabi SAW. Walaupun dia penyair hebat, terkenal. Tapi penyair kan. Nabi SAW menyebut. Nabi SAW memang tak suka penyair. Ada 3 benda yang Nabi SAW tak mau. Satu penyair, dua lagi tak ingat kat mana. Saya baca baru ni. Sebab syair tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang membenci berdiri untuk menghormati. Maka orang yang menyukainya terancam dengan masuk neraka. Ini bukan benda kecil. Sebab Nabi SAW sebut diancam dengan neraka. Oh, kalau gitu orang berdiri itu masuk neraka lah. Bukan. Itu yang kita maksud. Dia salah faham. Masuk neraka ni urusan Allah. Allah yang menetapkan. Cuma kita memperingatkan ada ancaman. Supaya jangan jatuh. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, yang keempat. Sering kita jumpai dalam suatu pertemuan, jika orang kaya masuk, semua berdiri menghormatinya. Tetapi giliran orang miskin yang masuk, tak seorang pun berdiri menghormatinya. Perlakuan tersebut akan menumbuhkan sifat dengki di hati orang miskin tersebut terhadap orang kaya dan para hadirin yang lain. Akhirnya antara umat Islam saling membenci, sesuatu yang amat dilarang dalam Islam. Musababnya berdiri untuk menghormati. Padahal orang miskin yang tidak dihormati dengan berdiri itu boleh jadi dari dia dalam pandangan Allah lebih mulia dari orang kaya yang dihormati dengan berdiri. Sebab Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi agama ni melarang double standard. Apa-apa yang standard, triple standard ke apa, dilarang. Ya. Dan Nabi SAW pernah ditegur kan, ketika berdakwah pada orang-orang pemuka kafir musyrikin. Nabi buat khusus supaya, sebab niat Nabi SAW
Kalau pemimpin pemuka mereka dengar ceramah ni, terima, senanglah yang lain ikut tu kan, ketua. Tiba-tiba datang siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta kan. Nabi memalingkan wajah. Seolah mengganggu Nabi SAW. Ya? Dia adalah orang biasa saja, betul kan? Dah lah buta pula. Tengok Allah segera tegur Nabi SAW. Abasa wa tawalla dan seterusnya, betul kan? Dah berpaling, bermasam muka. Nabi SAW sendiri ditegur oleh Allah. Tu lesson learn. Dan memang fitrah kita ni, sebab neraca kita selalu terkesan dengan our norms in our society. Ada beza. Orang ada pangkat, ada kelulusan, orang bandar, orang kaya dengan yang lawan daripada dia. Kita punya cara entertain dia tak sama. Sulit ni. Nak reposition diri kita tu sama. Sulit. Apatah lagi kita ni pula orang ustaz dengan orang biasa tu kan. Dia rasa dia hebat tu kan. Aku pun tak kenal ke? Ustaz tu. Sudah. Saya banyak-banyak tanya, dengar sudah lah. Dia bagi buah tu. Dia ingat orang yang tahu ustaz tu not knowledgeable tu kan sombong. Itu semuanya mendatangkan sombong. Akhirnya. Ya. Jadi jangan ada pilih kasih. Macam kita pergi hotel lah umpamanya, hotel 5 bintang. Orang ni naik kenderaan mewah. Tu bellboy tu, belum kereta tu break lagi dah keluar. Menerpa dia. Kita naik kancil berhentilah tunggu dia buat tak tahu. Kau turun lah, buka lah bonet, angkat lah beg, dia layan. Dia buka pintu jendak tanda je. Dia tak tahu yang naik kancil tu boleh beli hotel dia. Dengan dia tu sekali. Tu jangan judge orang dengan penampilan, dengan yang zahir. Ya, sebab tu Allah Ta'ala tak lihat kita dari sisi zahir. Kita pula lihat pada zahir. Tengok Nabi SAW hadis. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa la tanzuru ila a'malukum qulubikum wa amwalikum wa a'malikum. Ya, Allah tak pandang pada harta rupa parah kamu tu. Yang Allah pandang pada amalan dan hati ka. Di dunia manusia hukum seseorang berdasarkan yang zahir, betul kan? Tapi di akhirat Allah hukum kita berdasarkan yang batin. Sebab itulah dipaparkan dalam hadis ada 3 orang yang dihumbankan ke dalam neraka dalam keadaan wajahnya terseret. Mula-mula sekali. Kalau di dunia mereka adalah orang yang terkedepan dalam melakukan amal soleh, tingkat the highest level. Siapa mereka itu yang dihumban dalam neraka? Yang pertama iaitu, ini tak ikut urutan hadis ni, orang yang hartawan yang dermawan. Yang kedua iaitu ahli jihad, berjihad mempertahankan agama, mati syahid. Yang ketiga ahli ilmu, ceramah, kuliah siang malam, dan ahli Quran. Ini 3 amalan kemuncak tu kan? Besar tak amalan ni? Berjihad. Besar lah. Ya, elok-elok umur panjang jadi pendek. Pergi perang mati, muda lagi. Ya, kalau boleh nak hidup lama tu kan? Orang yang kaya, banyak duit, siang malam bekerja, susah bukan senang nak dapat duit tu kan? Kena berfikir bagai-bagai tu. Kalau ada syarikat, ada 10 anak syarikat, ya, pekerja tidur lena, dia tak tidur. Tidur tapi tak lena. Orang tidur 8 jam, dia tidur sejam je. Nak menghimpunkan harta, senang tak? Tapi Allah mudahkan dia untuk bersedekah. Yang dapat tu kerja apa pun tidak. Yang dapat je. Besar tak amalannya? Besar kan? Ahli ilmu. Sebelum dia mengajar, dia buat apa? Dia habis usia belajar. Kecil-kecil ayah dia hantar dah mana tahfiz mana-mana. Tak ada live budak-budak. Nak bermain tak dan. Duk mengaji ya. Hafal Quran apa. Sampai umur 20 lebih. Ya. Bayang, hidup pun susah. Orang cuti sekolah biasa ni sebulan, 2 bulan. Dia seminggu, 2 minggu. Dah balik semula. Kemudian bila mengajar pula susah juga. Ya. Kena beli kitab, kena baca kitab. Tapi akibatnya dihumbankan dalam neraka. Patut 3-3 ni dulu masuk syurga. Kenapa? Zahirnya okey, comply to the requirement. Tapi sini masalah. Yang batin. Dia buat bukan kerana Allah. Nak menunjuk-nunjuk. Ar-riya. Itu kan batin kan? Manusia tak tahu kan? Tapi di negeri akhirat Allah dedahkan semuanya apa yang ada di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada perkara tersebut. Baik. Yang kelima. Mungkin ada yang berkata jika kita tidak berdiri untuk orang yang masuk ke majlis, mungkin hatinya terdetik suatu prasangka yang kepada kita yang duduk. Ya, kita menjawab, kita menjelaskan kepada orang yang datang itu bahawa kecintaan kita padanya terletak di hati.
Dan kita meneladani Rasulullah SAW yang membenci berdiri untuk penghormatan. Juga meneladani para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak berdiri untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak menghendaki orang yang datang itu masuk neraka. Sebab ada ancaman. Bagi reason. Kenapa kamu tak berdiri? Sebabnya Nabi SAW yang berpesan demikian. Mudah tak nak aplikasi yang ini? Sulit. Terutamanya dalam majlis-majlis rasmi kerajaan. Betul kan? Semua kena bangun. Ya, kedatangan yang berhormat sekian-sekian. Bangun. Ya, cuba duduk tengok. Duduklah. Tak apa. Kalau kita duduk belakang boleh ya duduk Kalau duduk depan tu. Terkadang ketika kita nak berceramah pun kena bangun juga. Kan? Penceramah duduk depan kan? Ni tetamu hormat. Yang lain duduk belakang lah. Bila dia dijemput ya ustaz untuk memberikan ceramahnya, dia bangun, yang kiri kanan pun bangun. Apa faedah bangun? Buat apa? Duduklah. Betul kan? Betul kan? Sebab dah jadi SOP Dah jadi standard operating practices. Jadi kita bila dah ada ilmu ni kita praktik. Kemudian kita bagi tahu. Dan kalau boleh ketika kita duduk dekat podium tu, kita ceramah kita betul. Tuan-tuan, ni saya nak sampaikan satu faedah. Ya, be open. I will address this. Mudah-mudahan kita dapat praktikkan ke depan. Slow, satu-satu. Ya, ni adab. Nabi SAW ajar ketika berdiri seseorang tak perlu yang lain berdiri. Cukup duduk. Ya, kemudian nyatakan hadis itu. Lama-lama masyarakat ya dapat ilmu tersebut. Lama-lama dia boleh terima, betul kan? Dia it takes time lah. Tapi barangkali selama ni mereka tidak mengetahuinya, tak pernah mendengar. Itu yang berbuat. Tapi bila dah tahu, rupanya ada aturan dalam agama, ada larangan. Senang. Yang keenam, terkadang kita mendengar dari sebagian masyayikh, para syekh atau guru menerangkan bahawa Hasan, penyair Rasulullah SAW pernah menyandung syair. Hasan bin Sabit. Ya. Qiyamul aziz alayya fardun. Berdiri untuk menghormatiku adalah wajib. Ini tidak benar. Dia bantah syair. Dalam hal ini alangkah indah apa yang disenandungkan oleh Ibnu Battah Al-Hambali rahimahullah. Ia bersyair. Ini sajak ala terpantun. Jika benar nurani kita cukuplah. Kenapa harus badan berpayah-payah? Jangan bebani saudaramu saat bertemu dengan menghalalkan apa yang haram untukmu. Setiap kita percaya akan kecintaan murni saudaranya, maka kerana dan atas dasar apa kita menjadi gelisah? Maknanya ikutlah arahan arahan Nabi SAW. Jadi kesimpulannya adalah apabila dalam perbuatan itu ada terkandung perkara yang membawa kepada kesombongan, membawa kepada puji-pujian yang kita berhajat kepadanya, ya, pengagungan, membawa kepada melampau batas, maka ia dilarangkan. Tapi ada keadaan dibolehkan bagaimana? Ni bahagian 40. Berdiri yang dianjurkan. Baik, kita tengok di sini Dia ada satu garisan yang nak define dia tu. Definasi itulah yang akan menentukan dia jatuh pada larangan atau pembolehan. Kata Syekh rahimahullah, banyak hadis sahih dan perilaku sahabat yang menunjukkan dibolehkannya berdiri untuk menyambut orang-orang yang datang. Ni. Sebab tu dalam ilmu hadis kadang ada kata boleh, kata tak boleh. Macam mana ni? Kan contradiction. Tapi agama ada satu kaedah jalan keluar. Reconcile dua perkara yang bertentangan. Contradiction tu boleh diselesaikan dengan penafsirannya seperti ini. Tu faham Jadi di antaranya kesnya adalah Rasulullah SAW berdiri menyambut putrinya Fatimah radhiyallahu anha jika ia datang menghadap kepada beliau SAW. Sebaliknya Fatimah radhiyallahu anha juga berdiri menyambut ayahandanya Rasulullah SAW jika beliau SAW datang. Kenapa berdiri? Berdiri seperti ini dibolehkan dan dianjurkan. Tak datangkan lagi sebab kerana ia merupakan berdiri untuk menyambut tetamu dan memuliakannya. Faham? Memuliakan dia. Ya. Kerana ia merupakan berdiri untuk menyambut tetamu dan memuliakannya, bahkan hal itu merupakan perwujudan daripada sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetamu. Jadi sebagai bentuk memuliakan tetamu, menghormati dia, ya. Ini bukan bermaksud diminta dimuliakan, bukan bermaksud dari pihak tu. Ya, diminta untuk dimuliakan, tak. Ini kita yang nak memuliakan dia, menghormati, ya, sebagai tanda penerimaan kehadirannya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah untuk memberi pertolongan untuk pemimpin kamu. Ni bersebab kan? Berdiri sebab apa? Ya, nak tolong dia, nak bantu dia.
Dalam riwayat lain, fa'anziluh, kemudian turunkanlah dia. Latar belakang hadis ini, sebab hadis ini adalah sehubungan dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya, ini Sa'ad bin Mu'az, pemimpin para sahabat Ansar yang terluka. Ini dalam peperangan memerangi Bani Qainuqa setelah kembali daripada peperangan Al-Ahzab, peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun 5 atau 6 Hijrah, sesudah peperangan Uhud. Ya, orang kafir musyrikin datang semula setelah peperangan Uhud. Ya, kali ini dibantu oleh orang-orang munafik dan juga musuh dalam selimut, pembelut, iaitu Bani Qainuqa, yang telah membuat perjanjian damai dengan Nabi SAW dalam kota Madinah. Tikam belakang. Ya, mengumpulkan kekuatan, ramai yang datang peperangan itu. Yahudi Bani Qainuqa ni dia telah membatalkan perjanjian dengan memberi bantuan logistik, bukan tentera, logistik, bagi unta bagai-bagai pada tentera kafir musyrikin sudah datang nak serang. Jadi ketika Nabi SAW telah selesai menghadapi mereka itu, ya, peperangan Khandaq itu, gali parit, bertahan di situ. Kalau peperangan Uhud keluar, ini bertahan, buat parit. Tahu kan peperangan tu? Ya. Jadi setelah selesai, Nabi SAW dah letak senjata semua dah selesai perang. Allah perintahkan Jibril turun bagi tahu Nabi SAW. Ya, selesaikan peperangan, perangi pula Bani Qainuqa tu sebab dia belut. Jadi diringkaskan kisah, maka mereka dikepung, kampung mereka tu dikepung selama lebih kurang 25 hari. Dikepung, tak boleh keluar lah, betul kan? Makanan apa semua tak masuk, sekuat-kuat mereka tu akhirnya menyerah diri. Lalu Nabi SAW menjatuhkan hukuman. Nabi tengok seorang yang sangat adil, dia serahkan pada Yahudi, macam mana hukuman nak kena pada kamu? Lalu dia kata panggil Sa'ad bin Mu'az itu, sebab mereka dulu pernah bersekutu dengan kami. Dia percayalah kawan tu akan berlaku adil tu kan. Jadi Sa'ad buat hukuman yang tak memihak pada dia, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama, oleh Nabi SAW. Seluruh kaum lelaki dihukum bunuh. Dia buat satu lubang, dia masuk ke semua situ, dihukum bunuh mereka itu. Yang wanita menjadi tawanan, begitu juga anak-anak. Maka habislah Yahudi Bani Qainuqa, bumi Madinah bersih daripada seluruh kabilah Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani apa satu ni? Bani Quraizah. Tiga-tiga. Sebelum tu dah berperang lah dua tu. Yang ni yang last. Akhirnya semua ni pergi mana keluar? Total exodus, dia pergi ke pinggir bandar kota Madinah, iaitu mereka berkumpul pula di mana? Di Khaybar. Itulah nanti peperangan yang terakhir dengan Yahudi. Ya. Di Khaybar itulah nanti Nabi SAW diracun. Sesudah selesai, ya, menawan benteng yang terkebal Qainuqa itu untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kemudian Nabi SAW dihadiahkan makan daging kambing, seekor kambing oleh wanita Yahudi. Tahu kan kisah tu? Tahu tak payah. Proceed. Buka kitab sirah, baca. Tengok Yahudi jahat sungguh ni. Bagi hadiah, bagi makan, letak racun. Ya. Dan ini di antara salah satu mukjizat Nabi SAW. Nanti bahagian lengan yang dia letak racun paling banyak. Wanita Yahudi tu tahu Nabi SAW suka bahagian lengan. Dia letak racun paling banyak kat situ. Ketika Nabi SAW mula menggigit, ya, bahagian lengan tu berbicara. Ada racun pada ni. Ya, itu mukjizat Tapi Nabi SAW selamat. Salah seorang mati kerana dah kena. Nanti ketika saat Nabi SAW wafat, Nabi SAW mengatakan, ketika saat wafat aku masih merasakan betapa sakitnya akibat racun yang aku makan daging hadiah wanita Yahudi. Jahatnya Yahudi, jadi tak boleh dipercayai. Sampai bila-bila. Buat perjanjian, dia tak pasti tak akan tepati. Baik, kembali. Jadi saat ini Nabi SAW bagi pada dia. Dia yang menjatuhkan hukuman. Ya. Dan dia kalau tak silap adalah sahabat Ansar yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia adalah orang di antara paling kaya di bumi Madinah. Jadi Nabi SAW is very brilliant and very smart. Meletakkan persaudaraan sama level. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang kaya di bumi Mekah, betul kan? Tapi bila keluar dari Mekah,
pergi Madinah, miskin. Selai sepinggang. Tapi tetap status dia tu sebagai orang yang memiliki kewibawaan dari sisi perniagaan, dipadankan, dipasangkan dengan orang yang juga mahir di bidang itu, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad ini sangat menakjubkan. Ketika dipersaudarakan, dia beri 2 tawaran istimewa kepada Abdurrahman bin Auf. Tahu kan? 1, aku ada harta, aku akan berikan kepada kau separuh daripada hartaku. Tu orang paling kaya. Kalau duit 1 juta, ambil 500,000. Ada tak orang seperti itu? Sulit Ada, sulit. Yang kedua, lebih menakjubkan. Aku memiliki 2 orang isteri. Aku ceraikan salah seorang daripadanya yang kau berkenan, kemudian jadikan dia isteri kau. Oh, lagi payah. Tapi Abdurrahman bin Auf sangat menakjubkan juga. Tak perlu kedua-duanya. Tunjukkan di mana pasar Madinah. Dia berniaga di situ, tak dalam tempoh yang sekejap saja dia telah berkahwin. Telah berkahwin dengan beri emas kawin emas. Dan ketika dia bertemu Nabi SAW, Nabi tengok ada kesan-kesan dia berkahwin. Apa urusan kamu ni? Aku dah berkahwin je. So, kenapa tak bagi tahu? Adakah walimah? Itu disunahkan, istiharkan perkahwinan. Buat walimah walaupun kecil. Baik juga dekat tu. Kembali. Menariknya kisah-kisah para sahabat yang penuh dengan pengajaran dan pelajaran. Baik. Jadi Rasulullah memintanya agar dia memberi putusan ke saudara. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun mengendarai himar yang Keldai. Ketika sampai di tujuan, Rasulullah SAW berkata pada orang-orang Ansar, "Qumu ila sayyidikum fa'anziluh." Berdirilah untuk memberikan pertolongan untuk pemimpin kamu dan turunkanlah dia. Ini bentuk turun-turun. Betul kan? Datang jauh ni. Tolong mudahkan urusan dia. Berdiri dalam situasi seperti ini adalah dianjurkan. Kerana untuk menolong Sa'ad, pemimpin para sahabat Ansar yang terluka, turun dari punggung keldai sehingga tidak terjatuh. Adapun Rasulullah SAW, beliau SAW tidak berdiri. Demikian pula dengan sebahagian sahabat yang lain. Jadi Sa'ad ini dalam keadaan terluka. Terluka bila? Sebab tadi peperangan apa? Peperangan Ahzab tu. Peperangan Khandaq. Yang ketiga, diriwayatkan pada suatu waktu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an masuk masjid. Ni pun terkenal juga sahabat Ka'ab bin Malik. Terkenal sebab apa dia? Wahai tuan-tuan, apa kisah dia dalam Quran? Kalau kita baca surah tu, ini kisah dia. Dia terkenal dengan ucapannya. Sesungguhnya tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat Islam, iaitu nikmat aku berlaku jujur, berkata jujur di hadapan Nabi SAW yang menyelamatkan aku daripada kemurkaan Allah. Itulah dia, kisah dia lengah dalam menyertai peperangan Tabuk. Dia tak ikut. Dia memang niat nak ikut, tapi sambil lewa apa kau? Tak apalah, nanti sekejap nak buat selesaikan urusan kerja apa semua kan. Tengok Nabi perang pada jauh dah, tak sempat nak ikut. Bila Nabi SAW balik, semua orang yang tak ikut peperangan datang segera mendatangkan pelbagai alasan. Orang munafik tahulah. Datang ke alasan. Itu inilah. Sibuk lah bagai-bagai. Atuk, nenek sakit. Semua ada lah dia punya alasan. Penipu kan padahal. Jadi ketika itulah ujian kepada 3 orang sahabat. Terutamanya Ka'ab bin Malik. Kalau aku berdusta, Allah pasti akan mendedahkan kedustaan. Kalau aku dedahkan, tentu ada hukuman. Betul kan? Mana yang lebih ringan? Padahal dia adalah sahabat yang telah ikut perang sebelum ini. Peperangan Badar dan seumpamanya. Baik. Baca dalam surah At-Taubah kisah ini. Baik. Jadi para sahabat lainnya sedang duduk demi melihat Ka'ab radhiyallahu an, Talhah radhiyallahu an beranjak berdiri dan berlarian kecil untuk memberinya khabar gembira tentang taubat Ka'ab yang diterima oleh Allah. Ni kisah ni. Setelah hal itu didengarnya dari Nabi SAW kerana ia tidak ikut berjihad. Jadi berdiri ni bukan tujuan tu, tujuan nak bagi tahu. Dan Talhah ni adalah orang yang pertama yang mengetahuinya dan dia pergi. Setelah dia dengar ayat itu turun pada Nabi SAW, lalu dia pergi kepada Ka'ab dan memberitahu good news ini, bahawa taubat dia dan 2 lagi rakannya telah diterima oleh Allah. Setelah 50 hari diboykot, Allah perintah diboykot, tak boleh bercakap dengan siapa, hatta dengan isteri pun. Bayang die standing tu, pergi masjid tak ada siapa peduli, tak nak bercakap. 2-3 hari pun dah rasa stres, ni 50 hari je. Bayang, hidup dalam suasana yang sangat tertekan, rasa bumi yang luas ni menjadi sempit dada. Apatah lagi Nabi SAW tidak mau berbicara, tidak mau berpaling. Ini memang musibah yang paling besar. Selesai 50 hari itu, maka terujilah 3 orang sahabat ini. Ketika itu mendatang perutusan daripada Raja Ghassan. Raja yang kafir tu, di bawah jajahan takluk.
kerajaan Rom, menawarkan, datang ke negara kami, kamu akan dimuliakan. Diberi jawatan tinggi. Tak terkesan tak terkesan, teruji iman. Baik, jadi berdiri seperti ini dibolehkan sebab apa? Bukan dalam bentuk tadi, ya, sebab nak datang bagi tahu berita. Yang keempat, berdiri kepada orang yang datang dari perjalanan jauh untuk menyambutnya dengan pelukan. Ini boleh disunahkan bah. Nampak tak lama tak nampak kan? Datang berdiri, kawan kita berpeluk-pelukan. Tu sebagai bentuk apa? Selamat datang, selamat kembali. Yang kelima, jika kita perhatikan maka hadis-hadis ini yang tadi tu memakai lafaz contoh ila Fatimah, ila sayyidikum, ila Talha. Lafaz ini menunjukkan diperbolehkannya berdiri. Berbeza halnya dengan hadis-hadis yang melarang berdiri, iaitu memakai lafaz lahu, ya, untuk dia, bagi dia. Perbezaan makna antara dua lafaz ini sangat besar sekali. Qama ilaih berarti segera berdiri untuk menolong atau untuk menyambut. Ini bersebab, ya, bersebab apa? Memuliakannya. Sedangkan qama lahu berarti berdiri tempat untuk memberikan penghormatan. Jadi dua tu memberikan maksud yang berbeza dan akibatnya juga berbeza dan menatijahkan hukum yang berbeza. Wallahu a'lam. Boleh faham tuan-tuan? Boleh jadi kalau orang datang siapa pun dia, ya, Perdana Menteri ke datang, majlis ilmu kita datang, tak payah berdiri. Salam aja, betul kan? Tu sebab apa? Nabi SAW larang. Walaupun memang jiwa kita nak menghormati, tak ada pun unsur nak mengkultuskan dia ke ataupun nak mengagungkan dia, tak. Tapi sebab Nabi SAW kata begitu. Ya, orang yang tinggi darjatnya pun Nabi SAW pun tak meminta seperti itu. Betul kan? Wallahu alam. Panjang umur. Kita masuk bahagian ke-41, hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu'. Nanti kita belajar sikit tentang ilmu mustalah hadis. Depan ni sebab apa di hujung hadis? Sebab hadis inilah yang akan menentukan, ya, sesuatu yang disampaikan itu benar ataupun sebaliknya. Sesuatu aliran itu berjalan di atas aliran yang benar atau aliran yang menyimpang. Ya, kerana ciri khas aliran menyimpang suka dan gemar menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Kemudian mereka jadikan pegangan dan juga hukuman. Baik, sebelum saya berhenti, saya nak tanya soalan. Saya baru ingat kuliah yang lepas saya ada bagi 2 tugasan. 2 soalan, lisan. Satu saya tanya, ya, senaraikan, saya sebut ada berapa surah yang ayat-ayat Allah mulakan ya ayyuhallazina amanu. Saya sebut ada 89 kan? Kemudian ada jawapan. Okey, yang tu saya tahu ada jawapan. Yang kedua adalah ketika kita melintasi melalui kuburan orang kafir, apa ucapan yang hendak kita ucapkan? Saya dapat 2 jawapan. Ada jawapan yang WhatsApp pada saya. So, yang lain ada tak jawapan? Ada tak? Atau dah lupa soalan? Saya tak lupa Alhamdulillah saya ingat. Itu pun saya dah lupa lah. Tiba di WhatsApp. Ustaz, dia jawapan. Baru teringat dia betul. Okey, good ni. Nak tanya. Tu. Ada tak sesiapa yang jawab? Atau boleh jawab secara lisan pada saya? Sebab special gift, special prize waiting for you. Jadi 2 orang ni saya akan bagi hadiah. Ada sesiapa tak yang jawab? Yang tu tak boleh lah sebab dah dapat jawapan. Betul kan? Dia buat table Saya pun boleh guna juga lah table tu Bagus tablenya Nanti saya tengok. Ada tak di antara tuan-tuan dan puan yang jawab 2 soalan tu? Baik, untuk 2 soalan tu jawapannya adalah betul kan? Saya ada tanya soalan tu. Ingat tapi yang tak datang tentu dia tak ada lah, tak tahu lah. Ada Jadi soalan saya yang pertama iaitu tentang 89 ayat di dalam Al-Quran yang Allah mulai dengan ya ayyuhallazina amanu, kecuali satu iaitu Allah mulakan di tengah. Ya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru datang ya ayyuhallazina amanu. Dan saya minta identify, saya bagi awal surah Al-Baqarah dan akhir surah At-Tahrim kan. Jadi tolong senaraikan, table out. Maknanya saudara kita ke saudari kita ni dah buat untuk kita, alhamdulillah tu jazakillah khair yang buatnya. Dan soalan yang kedua, bila kita lalu di kawasan perkuburan, kalau kuburan orang Islam nak kata apa? Lalu di kawasan kuburan orang Islam nak kata apa? Bagi salam tu kan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itu salah satu wajah Kalau orang kafir, saya ingat saya sebut dulu orang tu wajah baca qul ya ayyuhal kafirun. Okeylah, sesuai lah dengan ilmu orang tua pada kita itu, betul kan?
Jawapannya adalah dia ambil daripada satu hadis Nabi SAW. Ini yang memberikan jawapan pada saya. Dan jawapannya benar. Haitsuma maratu biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Ya, apabila kamu melintasi melalui kuburan orang kafir, maka berilah kabaran untuknya dengan azab api neraka. Jadi kalau kita nak sebut, kita sebut ya, iaitu beri khabar itu dengan ya, hadis tadi beri khabar kan. Jadi kalau dalam lafaznya kita sebut basyiruhum bi azabin nar. Basyiruhum bi azabin nar. Kalau tak ngerti ikut Arab, dia kata apa? Tu khabar gembira untuk kamu dengan azab api neraka. Tapi jangan tambah pula padan muka. Tak boleh, itu tak ada lafaz tu. Ya, tak mau dengar sangat, kafir sangat. Ambil kau. Tak boleh. Macam orang lontar jomrah tu kan. Syaitan dia cari batu boleh besar, geram ni. Syaitan boleh besar cari batu besar-besar. Tak, dah bisa pakai kecil je lah. Geram macam mana pun tahan. Jadi untuk dua orang ni saya akan berikan hadiah buku Ini satu. Ada tak siapa? Tak, saya dah bagi jawapan dah. Saya bagi buku lain kali bila saya tanya soalan saya sebut dah, saya akan bagi hadiah buku Dan buku ni bukan saya bagi hadiah, ada orang minta untuk diberikan hadiah. Saya yang menyampaikan. Ada lagi banyak next mungkin macam tu Jadi yang pertama ni tidak nama Puan Farhana Ada. Yang seorang lagi nama, minta maaf saya nama ni tak berkuat sangat Nanti. Ya, ni Syahrin. Syahrin apa? Oh, anda? Baik. Hantar buku ni lah. Sebab ni yang perempuan saya bagi tafsir ayat-ayat wanita Boleh tolong pas tak? Ni. Ni yang jawab soalan. Adik jawab soalan dia? Wakil bagi mak. Mumtaz. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ikut setakat tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.